Hadirin sekalian, kita sekarang ini berada dalam segmen ketiga iaitu sesi perkongsian yang akan mengupas tajuk merapatkan jurang pembelajaran dan memupuk generasi hilang. Untuk perkongsian yang pertama, majlis menjemput pembentang yang pertama iaitu Cikgu Ali Haizan bin Muhammad Nur, guru dari Sekolah Kebangsaan Kijal, Terengganu. Dipersilakan. Hello guys, semua dah makan? Alhamdulillah semua dah makan. Mengantuk? Tak. Okey, saya akan terangkan mengenai program tim inovasi sekolah saya. Okey. Muhammad Adik Daniel bin Muhammad Aswadi berusia 11 tahun. Beliau dikenali sebagai adik. Cabaran pada saya ialah beliau seorang murid yang kurang berhati-hati. Beliau mempunyai kekuatan yang tersendiri. Yang saya pilih, beliau seorang yang berani dan petah berkata-kata. Moto beliau akan terus berusaha. Seterusnya saya perkenalkan peserta yang kedua iaitu Nur Raisha Adni binti Romazai, berusia juga 11 tahun. Adik Raisha ini mempunyai keyakinan diri yang sangat kurang berbanding dengan murid-murid lain. Kerana beliau mempunyai sebutan yang kurang jelas. Dalam erti kata lain, beliau pelat. Namun demikian, saya pilih adik Raisha ini kerana beliau berani dan suka bertanya. Dan happy go lucky ialah moto bagi adik Raisha. Seterusnya, saya perkenalkan adik Nur Humaira Sofia binti Faisal Iskandar yang dikenali sebagai adik Humaira. Cabaran pada saya, beliau adalah murid yang pendiam dan tidak berkeyakinan. Kekuatan beliau mempunyai ingatan yang kuat berserta sistematik. Dan moto adik Humaira ini ialah belajar dan terus belajar. Hadirin-hadirat sekalian, saya memperkenalkan kepada hadirin-hadirat sekalian pasukan STEM sekolah saya yang diberi nama KIP Star JLB. Izinkan saya pinjam telinga, mata hadirin-hadirat sekalian, beri perhatian. Saya ingin memperkenalkan adik Raisha dan Humaira. 3 karakter yang berbeza. Saya, Adik Haizan bin Muhammad Nur, guru akademik biasa dari Sekolah Kebangsaan Kijal, Kemaman, Terengganu. Isu dan cabaran pada saya, tiada pencapaian peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi aktiviti inovasi STEM berdasarkan data pencapaian kurikulum selepas PKP. Saya perlu menyediakan pasukan inovasi STEM ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa secara berfokus dalam masa yang singkat. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya perkenalkan sekolah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Kijal. Sekolah Kebangsaan Kijal yang diterajui oleh Cikgu Lazifah binti Muhammad Aziz dengan kekuatan guru seramai 53 orang, bilangan murid 833
39 orang dan lokasi kami ialah di tepi pantai. Sosioekonomi bagi penduduk setempat ialah nelayan. Sebelum kita pergi ke pencapaian, adik Raisya dan Humaira, tiga karakter yang berbeza ini berada dalam kumpulan STEM kami KIP Star JLB. KIPS bermaksud Kijal Primary Trust School. Star bermaksud bintang-bintang, manakala JLB, pernah dengar JLB, hadirin hadirat sekalian? Bukan junior leaderboard. Bagi sekolah kami, JLB ialah jadi luar biasa. Inilah pencapaian dalam masa terdekat yang dicapai oleh kumpulan STEM sekolah kami, iaitu yang pertama, di peringkat antarabangsa kami telah memperoleh gold medal dalam pertandingan ICFI 2023. Seterusnya, peringkat kebangsaan mendapat tempat kedua dalam Young Innovator Fair Carnival STEM di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pasukan ini mendapat gold medal dalam kolokium penyelidikan serta Johan dalam Young Innovator Fair peringkat negeri Terengganu. Kenapa saya pilih mereka? Persoalan ini saya masukkan di sini. Saya mendapat inspirasi daripada Tuan Guru Besar saya. Okay. Dalam satu pertandingan, Tuan Guru Besar saya tanya pada saya, kenapa murid ini? Kenapa tak ada murid lain ke? Nanti saya akan terangkan dalam slide di belakang nanti. Murid ini sebenarnya dia saling lengkap melengkapi. Kalau tadi adik Daniel dia kurang berhati-hati, tapi yang melengkapkan dia ialah adik Humaira. Adik Humaira sangat sistematik. Adik Humaira saya ajar dia supaya membantu dan mempengaruhi serta inspire pada dua orang lagi murid adik Daniel dan juga Humaira untuk lebih sistematik. Seterusnya, kenapa saya pilih mereka? Kerana saya ingin merapatkan jurang di antara murid luar bandar dan murid di bandar. Kalau tadi perasan sekolah saya berada di daerah Kemaman, berada di tepi pantai, lokasi luar bandar. Kalau diikutkan, bila saya masuk ke kelas, saya tanya pada murid-murid dalam kelas, siapa pernah pergi ke Cameron Highland? Ada 30 orang, 5 orang je pernah pergi. Maksudnya, di situ kebanyakan murid kurang mendapat pendedahan daripada dunia luar. Jadi saya ingin bawa mereka dengan kaedah inovasi STEM, bawa mereka ke dunia luar. Seterusnya, kenapa saya pilih tahun 5 dan tahun 4, saya bercadang untuk bawa pasukan STEM ini, bila dah lengkap, kita akan bawa mereka ke peringkat lebih tinggi ataupun kita bawa mereka ke luar negara. Seterusnya, yang keempat, bila saya tengok murid ini, sebenarnya murid ini ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dan insya-Allah mereka akan berjaya. Seterusnya, saya melakukan transformasi kepada ketiga-tiga murid ini yang mana dua orang daripada mereka tidak pernah menyertai sebarang pertandingan. Tak ada guru yang mahu ambil mereka
atas faktor sebutan mereka, atas faktor mereka pendiam, tapi saya ambil mereka dan tukarkan mereka jadi murid ataupun peserta yang boleh bercakap dengan baik. Aktiviti kolaboratif, pembimbing rakan sebaya, guru pemudacara ketiga-tiga ini, saya rasa tidak perlu saya terangkan lebih detail. Untuk aktiviti kolaborasi, kita mengadakan pelbagai aktiviti yang biasa dalam sekolah amanah. Saya ingin fokuskan kepada garis masa, iaitu pada bulan April hingga Mei, saya cari ahli pasukan. Seterusnya pada bulan Mei sehingga bulan September, saya bina pasukan. Dan pada bulan September hingga bulan Oktober tahun 2023, saya masuk dalam pertandingan dan kita cuba dapat yang terbaik seperti pencapaian yang telah saya bentang tadi. Okey, kita balik kepada April kepada Mei. Bagaimana saya memilih murid? Saya tidak memilih murid yang perfect. Saya pilih murid yang ada kekuatan dan kelemahan. Saya akan gunakan kelemahan tersebut. Seterusnya, pada bulan Mei hingga bulan September, saya bina kumpulan dengan cara saya memberi perbincangan di antara saya dengan murid, cari masalah, cari penyelesaian dan perbincangan dengan murid, dan saya akan bagi teks. Peringkat awal, rahsianya ialah, kalau di sekolah rendah, kita kena bagi teks pada murid. Kita bagi teks pada murid, murid kena hafal pada bulan Mei. Saya menggunakan kaedah inquiry discovery. Bila murid dah menghafal, murid akan tengok, kenapa ni cikgu? Dia akan tanya. Dan saya akan jadikan task itu kepada tiga-tiga orang murid, cari maklumat di rumah, bawa ke sekolah besok, kita berbincang. Part by part. Lama-kelamaan mereka menguasai teks dan isi kandungan dia. Kalau saya tidak buat demikian, saya mungkin tidak akan dapat pendekkan masa untuk menghasilkan satu kumpulan STEM dalam masa yang pendek. Busuk, satu perkataan yang saya rasa kita pun dengar, apa tu busuk? Semasa buat eksperimen, murid akan mula bertanya, kenapa buat macam ni cikgu? Dan saya juga akan ambil task itu bagi pada murid dan kita berbincang pada hari esok. Dalam masa yang sama, murid membantu murid, teknik penyoalan murid bertambah baik. Murid mula menyemak murid lain, itu bertambah baik. Dan pada penghujung bulan 8, saya mendapat satu kumpulan yang lengkap. Pada September hingga Oktober, seperti yang saya dah terang tadi, pencapaian sekolah kami. Seterusnya, kemenjadian murid. Kalau dirujuk pada gambar ini, di sebelah kiri sebelum pakai baju warna purple tu, adik Raisha. Fokuskan kepada adik Raisha. Beliau PLR. Beliau sangat pemalu, tidak berkeyakinan diri. Apabila sudah melepasi bina kumpulan saya tu, kalau ditengok di sebelah tu, dia dah boleh membuat persembahan, dah boleh buat presentation, dah boleh bersoal jawab. Itu perkembangan yang sangat positif. Okey, saya tayangkan sekejap
video persembahan projek STEM sekolah saya. Banyak leka untuk semaya biji bendera anak pokok. Kos terbesar terpaksa dikeluarkan untuk membeli leka. Banyak bahan buangan di dalam dan di sekitar sekolah seperti bahan buangan tebu, kulit telur, sarang telur dan air basahan beras. Okey, itu saja. Kalau tuan-tuan hadirin hadirat dengar daripada sebutan beliau, boleh nampak beliau adik Raisya ni PLR. Tapi tak apa, kita gunakan kekuatan dia. Seterusnya, rumusan bagi untuk saya berjaya menyediakan pasukan STEM yang boleh mencapai gold medal di peringkat antarabangsa, fokus kepada kumpulan kecil dalam masa kurang daripada 8 bulan. Hadirin hadirat sekalian, jika kita tidak kenal pasti, murid-murid akan tercicir. Dan saya tahu ramai di antara murid-murid hadirin hadirat sekalian, adik Raisya dan Humaira berkarakter macam ni. Jadi melalui inisiatif STEM ini, jurang pembelajaran mereka dapat kita rapatkan. Di situ saja saya akan undur diri. Sekian, saya Adi Haizan bin Muhammad Nur dari Sekolah Kebangsaan Kijal mempersembahkan Keep Star JLB. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Adi atas perkongsian yang cukup bermakna itu tadi. Hadirin sekalian, mengenal pasti minat dan kecenderungan murid semestinya memerlukan pemikir yang kreatif. Langkah yang diambil menentukan hasil yang ingin dicapai. Untuk kupasan lanjut, marilah kita mendengar pembentang yang kedua, iaitu Cikgu Mazna binti Omar, Middle Leader Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli Kelantan. Dipersilakan. Terletak 90 km dari Bandar Kota Baru Kelantan, 47 km dari Bandar Tanah Merah Kelantan, berada di laluan utama Lebuh Raya Timur Barat. Kami mempunyai seramai 1,026 orang murid dengan kekuatan tenaga pengajar seramai 80 orang. Salam perkenalan dari kami, Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli Kelantan. And this is our journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Mazna binti Omar, merupakan Middle Leader dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli Kelantan. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, saya yakin bahawa isu ketidakhadiran murid ke sekolah merupakan isu yang dihadapi oleh hampir kebanyakan sekolah di Malaysia. Begitu juga dengan sekolah kami di SMK Jeli. Malah, perkara ini ditambah rumitkan lagi dengan isu ketidakhadiran murid orang asli kami ke sekolah. Maka pada hari ini, saya akan membentangkan satu program yang kami bangunkan khusus untuk mengatasi masalah ketidakhadiran murid orang asli kami di sekolah. Dan program ini kami namakan sebagai Gemalai Andani. Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli mempunyai seramai 61 orang murid orang asli, di mana 26 daripadanya merupakan murid lelaki dan baki selebihnya 35 orang merupakan murid perempuan. Mereka merupakan suku kaum Jahai yang tergolong dalam kumpulan Negrito yang merupakan kumpulan terkecil dan terpinggir daripada kehidupan luar. Sumber utama pendapatan mereka adalah dengan bercucuk tanam dan juga mencari hasil hutan.
Berikut merupakan graf yang menunjukkan peratusan kehadiran murid orang asli kami ke sekolah pada bulan April hingga Jun. Ini merupakan bulan di mana program intervensi ini masih lagi kami tidak laksanakan. Jika dapat diperhatikan di sini, peratusan kehadiran mereka ke sekolah adalah amat membimbangkan, di mana kita boleh lihat di sini berlaku tren penurunan daripada satu bulan ke bulan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya isu ketidakhadiran mereka ke sekolah. Antaranya adalah kurangnya kesedaran ibu bapa dalam menggalakkan, mendorong anak-anak mereka ini untuk hadir ke sekolah. Selain daripada itu, budaya dan persekitaran komuniti masyarakat asli itu sendiri yang tidak mementingkan pendidikan serta pengaruh ibu bapa dan ahli keluarga yang meminta anak-anak mereka ini untuk menerok ke hutan, mencari hasil hutan dan seterusnya untuk menambahkan pendapatan ahli keluarga. Oleh kerana masalah ataupun isu ketidakhadiran mereka ke sekolah yang begitu membimbangkan ini, maka sekolah mengambil inisiatif untuk merancang melaksanakan satu program intervensi bagi mengatasi isu tersebut. Daripada pemerhatian dan juga temu bual yang kami guru-guru lakukan terhadap murid orang asli ini, kami dapati bahawa mereka ini merupakan golongan yang sangat gemar untuk mengikuti aktiviti co-curriculum dan juga co-akademik. Selain daripada itu, daripada data analisa kehadiran mereka ke sekolah juga menunjukkan yang mereka ini akan hadir ke sekolah pada hari-hari di mana kami menjalankan aktiviti keramaian, aktiviti kebudayaan dan kesenian. Maka bertitik tolak daripada itu, terhasillah satu projek ataupun program yang kami namakan sebagai Projek Jahai. Projek ini sebenarnya telah kami mulakan sejak dari tahun 2018 lagi dengan menerapkan konsep fun learning. Suka saya kongsikan di sini bahawa Projek Jahai kami ini telah kami bentangkan di dalam 3 majlis berbeza pada peringkat kebangsaan. Di bawah Projek Jahai ini terdapat 2 program utama yang kami jalankan, iaitu Projek Baseline PBL, di mana 4 mata pelajaran utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains kami jalankan menggunakan tema yang tertentu. Melalui Projek Ekowira pula, kami dedahkan murid orang asli kami ini dengan teknik dan juga kaedah yang betul untuk menanam sayur-sayuran, ikan tilapia, cendawan tiram dan juga madu kelulut. Objektif utama program ini kami jalankan adalah untuk meningkatkan keyakinan diri murid orang asli kami di samping memberi mereka ilmu dan juga kemahiran agar mereka boleh praktikkan dalam kehidupan seharian mereka untuk menaikkan taraf hidup mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum COVID-19 melanda dunia, pasukan tarian sewang kami aktif menjalankan ataupun mengadakan persembahan sama ada untuk acara di peringkat sekolah ataupun menerima pelawaan untuk mengadakan persembahan di luar sekolah. Dengan mengambil kira minat dan juga kecenderungan murid orang asli kami ini yang begitu mendalam terhadap aktiviti seni, tarian dan nyanyian, maka kami telah menjenamakan semula Projek Jahai ini menjadi Jahai Wiraku. Di bawah Jahai Wiraku, kami telah menubuhkan satu kelab kebudayaan khusus untuk masyarakat, khusus untuk murid orang asli ini yang kami namakan sebagai Gemalai Andani. Gemalai Andani ini mempunyai fokus utamanya iaitu untuk mengatasi isu ketidakhadiran murid orang asli kami ke sekolah. Perkataan gemalai merujuk kepada perbuatan melenggang-lenggok, manakala Andani pula membawa maksud mempunyai keyakinan dalam diri dan berani. Maka sesuai dengan perkataan, maksud perkataan itu sendiri, apa yang kami harapkan daripada Gemalai Andani ini adalah kami mampu melahirkan murid orang asli yang bukan sahaja lemah lembut, sopan santun daripada segi pertuturan dan perbuatan, malahan juga kami harapkan mereka ini mampu menjadi individu yang berani dan yakin untuk menghadapi cabaran dunia luar. Ini pula merupakan jadual pelaksanaan bagi program Gemalai Andani. Kalau dapat dilihat di sini, kami jalankan program ini setiap hari di mana peruntukan masa selama 1 jam bermula daripada pukul 8.20 pagi hingga 9.20 pagi.
Pada hari Selasa pula, pelaksanaannya kami lewatkan sedikit kepada pukul 12.50 tengah hari hinggalah pukul 1.50 petang bagi memberi ruang dan peluang untuk murid orang asli kami untuk menjalankan aktiviti pendidikan jasmani pada sebelah paginya. Antara pengisian di dalam program ini adalah tarian tradisional masyarakat orang asli, tarian tradisional masyarakat Melayu, nyanyian choir, nyanyian solo, tarian moden dan juga lakonan. Berikut merupakan beberapa aktiviti yang murid orang asli kami lakukan atau terlibat di sekolah. Jika selama ini mereka ini hanya berperanan sebagai penonton, tetapi selepas kita laksanakan Gemalai Andani ini, mereka sudah mulai yakin, berani untuk menonjolkan bakat mereka di khalayak umum. Kalau dapat dilihat di sini, Puan Pengetua kami sendiri turut serta mengiringi salah satu persembahan mereka. Okay? Kaedah ataupun teknik modeling yang ditunjukkan oleh pengetua kami ini sebenarnya memberikan impak positif daripada segi emosi murid orang asli kami di mana mereka menjadi lebih yakin dan berani semasa melakukan persembahan. So, ini adalah antara beberapa aktiviti semasa bulan kemerdekaan baru-baru inilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berikut pula merupakan graf perbandingan peratus kehadiran murid orang asli ke sekolah sebelum dan selepas pelaksanaan Gemalai Andani. So, jika dapat dilihat di sini, berlaku perubahan positif daripada segi peningkatan mereka ke sekolah antara bulan Julai dan juga September. Okey, dengan peningkatan terbesarnya ditunjukkan pada bulan September. Memandangkan pada bulan ini, sekolah banyak mengadakan aktiviti kesenian dan juga kebudayaan sempena sambutan bulan kemerdekaan. Gambar di sebelahnya itu pula merupakan antara beberapa pencapaian murid orang asli kami pada peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Salah seorang murid orang asli kami telah menjadi Johan selama 2 tahun berturut-turut bagi program bagi pertandingan nyanyian solo Imahabah peringkat negeri Kelantan dan seterusnya menjadi wakil negeri Kelantan ke peringkat kebangsaan. Dan 2 orang murid orang asli kami telah dipilih untuk membuat pembentangan projek mereka di peringkat kebangsaan. Maka apa yang dapat dirumuskan di sini, program intervensi yang kami perkenalkan ini bukan sahaja mampu meningkatkan keyakinan diri murid orang asli kami untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi, tetapi juga telah mampu menarik minat mereka untuk hadir ke sekolah. Sekarang kita dengarkan pula apa kata beberapa orang murid orang asli kami, juga sedikit kata-kata daripada Puan Pengetua sekolah kami berkaitan dengan pelaksanaan Gemalai Andani. Kelas ini membolehkan saya menyertai aktiviti nyanyian dan tarian. Saya boleh menunjukkan bakat saya dalam nyanyian dan tarian. Saya gembira untuk datang ke sekolah. Apabila kelas ini diwujudkan, saya rasa lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Jadi tujuan ini pula merupakan Puan Pengetua sekolah kami merupakan individu terpenting yang banyak memberikan idea dan juga mencurahkan tenaga sehingga tertubuhnya Kelab Gemalai Andani kami. Peratus kehadiran murid MOA ke SMK Jeli dan juga mereka merasa lebih seronok untuk hadir ke sekolah. Semoga Kelab Gemalai Andani diberi peluang untuk membuat persembahan di luar sekolah. Bye-bye. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, adakah sekolah tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah seperti mana sekolah saya? Jika di SMK Jeli, minat murid orang asli kami adalah cenderung kepada aktiviti kebudayaan, maka bertitik tolak daripada itu, kami melaksanakan program intervensi yang menjurus ke arah minat mereka untuk mengatasi masalah ketidakhadiran mereka ke sekolah. So, apa yang boleh disimpulkan di sini adalah penting untuk kita mengenal pasti minat dan kecenderungan murid ini bagi menghasilkan sebuah program intervensi yang berkesan. Semoga apa yang saya bentangkan sebentar tadi sedikit sebanyak dapat memberikan inspirasi dan idea kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menghasilkan satu projek intervensi yang mampu menarik minat untuk ke sekolah agar mereka ini yang merupakan generasi pelapis pada masa akan datang dapat berdiri sama tinggi dan duduknya sama rendah dengan negara yang lain.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Gemalai Andani. Terima kasih Cikgu Mazna atas perkongsian penuh inspirasi itu tadi. Tidak dinafikan, aktiviti kebudayaan mampu menyelahkan potensi dan menarik minat pelajar datang ke sekolah seronok dan sambil belajar sambil berhibur. Terima kasih atas perkongsian itu Cikgu Mazna. Hadirin sekalian, salah satu daripada resepi guru yang kompeten dalam sekolah amanah adalah melalui 14 rubrik kompetensi guru ataupun sangat terkenal dalam kalangan guru sekolah amanah sebagai 14 teaching competencies. Mari kita dengarkan bagaimana Cikgu Sabariah binti Hakim, middle leader dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kimanis Sabah, mengaplikasikan kekuatan dalam 14 teaching competencies ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Sabariah binti Hakim dari SMK Agama Kimanis Papar Sabah. Dari kemarin ramai yang bertanya dengan saya, di mana Kimanis? Dekat Gunung Kinabalu ke? Okey, jadi saya perkenalkan. Ya, SMK Agama Kimanis terletak 53 km daripada kota Kinabalu. Sekolah kami dikategorikan sebagai sekolah luar bandar dan sekolah asrama harian. Mempunyai 497 orang murid aliran perdana dan tingkatan 6. Okay. Sekolah SMK Agama Kimanis atau dikenali sebagai Semanis. Okay. Semanis tadi dah kismi kan, sekarang Semanis pula. Okey, Semanis ini adalah sekolah amanah kohort 2015. Sebelum saya menceritakan apakah inovasi yang telah saya jalankan bagi memastikan pelajar saya tidak tercicir dalam pembelajaran, terutamanya semasa PKP dan pada masa sekarang, saya ingin kongsikan apakah isu yang saya hadapi, di mana isu inilah menjadi titik tolak dan pencetus idea saya untuk menghasilkan inovasi ini. Okay. Isunya adalah kehadiran murid. Sama juga seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Adi, Cikgu Masnah. So ini adalah isu yang besar. Pada awal PDPR, kehadiran murid sangat membimbangkan saya. So apabila saya bertanyakan kepada murid, mengapa tak hadir kelas cikgu? Kenapa tak hantar tugasan? Itu memang membimbangkan kita kan? Jadi apabila di sinilah timbulnya idea saya untuk menghasilkan inovasi ini. Dan ini adalah cabaran, ada 3 cabaran. Yang pertama adalah kalau dilihatkan pada paparan ini, 54% pelajar Semanis terdiri daripada B40. So ini memang memberi kesan yang besar kepada kehadiran murid. Mengapa? Kerana pada waktu PDPR, murid perlukan data untuk mengikuti kelas, terutamanya kelas secara atas talian. Kemudian yang kedua ialah sumber pembelajaran yang terhad. Okay, ini sangat berkait rapat sebenarnya dengan sosioekonomi murid, di mana ada pelajar saya, dia tak mampu pun nak beli buku rujukan. Mereka bergantung harap kepada buku teks dan nota yang cikgu berikan. Okey, poinnya di sini adalah nota cikgu yang cikgu berikan. Okey, yang ketiga adalah minat dan motivasi murid. Untuk perhatian para hadirin, 80% daripada murid yang mengambil sains tulen, saya guru sains. Okey, mengambil sains tulen adalah pelajar yang mendapat grade D, E dan F semasa tingkatan 3. Apabila saya bertanyakan kepada pelajar, okay, ini bahasa Sabah sikit. Okay, kenapa bukan kamu nak datang ke sekolah? Okay. Jadi pelajar dia akan berkata, datang ke sekolah dan dapat gagal bersains. Jadi pelajar saya akan cakap, indak minat bercikgu. Indak minat maksudnya dia tak minat lah. Okey, dia tak minat. Susah bercikgu sains tu.
Okey, jadi di situlah sebenarnya saya berhadapan dengan murid yang mempunyai motivasi diri yang rendah. Mereka tidak yakin dengan potensi diri mereka. So ini adalah cabaran bagi saya. Okey, dari sinilah titik tolaknya cetusan idea saya untuk menghasilkan inovasi ini. Okey, tapi di sini saya perlu fikirkan, once kita buat sesuatu, dia perlu ada perancangan yang teliti. So begitu juga dengan diri saya. Okey, yang pertama saya perlu lihat murid saya mempunyai pelbagai keperluan, gaya pembelajaran yang berbeza, tahap keupayaan yang berbeza, bahkan minat yang berbeza. Okey, untuk mengukuhkan, saya telah minta data daripada kaunselor sekolah dan inventory gaya pembelajaran murid. Okay, di sini saya dapat data 40% murid cenderung kepada gaya pembelajaran visual, 30% audio, and then 30% lagi kinestetik. So ini data ni sangat penting untuk saya menghasilkan inovasi saya ini. Okay, yang kedua, kompetensi pengajar. Saya rasa semua kalau guru sekolah amanah ini sangat familiar, sangat mahir tentang 14 kompetensi pengajaran. Namun dalam menghasilkan inovasi ini, saya sangat menekankan apabila saya membudayakan, mengaplikasikan 14 kompetensi ini dalam pengajaran, saya percaya dan yakin kompetensi 13. Siapa boleh bagi tahu saya kompetensi 13? Pembezaan, very good cikgu. Inilah orang-orang hebat dalam sekolah amanah. Okey, kompetensi 13 iaitu pembezaan. Ada sudah jawapan kan? Okey, pembezaan. Okey, kenapa? Sebab saya yakin bahawa konsep pembezaan ini menepati konsep mendidik tanpa memilih. Once kita amalkan ini, pelajar akan seronok datang kelas kita, tak akan lambat, dengar bunyi kaki dia bergerak berlari ke makmal sains. Okey, kemudian bila dia rasa seronok, dia akan rasa dihargai, berlaku kesamarataan di sini. Kenapa? Tidak ada istilah pelajar cemerlang, pelajar lemah. Okey, so yang keempat ialah saya berfikir untuk menarik minat, sebab itu cabaran si tadi, menarik minat dan motivasi murid, saya perlu wujudkan fizikal, sekitaran fizikal dan emosi yang positif. Okey, ini kompetensi pengajaran berapa? Berapa cikgu? Berapa cikgu? Angkat tangan cikgu. Berapa cikgu? Okey, very good cikgu. Okey, 4 dan 5 kan? Okey. And then the last one is aspek yang saya perlu tekankan ialah sumber menyokong pembelajaran. Kenapa? Kerana tadi saya punya salah satu cabaran saya ialah sumber pembelajaran yang terhad. So sumber di sini kita kena first kita pastilah untuk menarik minat murid dan sumber tersebut mencukupi untuk keperluan pelbagai gaya pembelajaran. Nah, di sini barulah apa itu KISMI. Okey, KISMI ni bukan perbuatan cikgu. Okey? KISMI ni adalah kongsi ilmu sains saya melalui modul efektif. Okey, so kenapa? Okey, Cik Norman. Okey, kenapa modul efektif? Kenapa? Sebab saya percaya setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, mempunyai masalah pembelajaran yang berbeza. Maka salah satu cara untuk kita mengatasi masalah ini adalah melalui modul pembelajaran yang efektif. Okey. Inilah modul yang telah saya hasilkan dalam inovasi KISMI ini. Okey, saya rasa ada guru sains di sini yang tahu modul saya ni, okey, saya pasti. Kemudian saya nak nyatakan di sini, modul nota berinfografik sains SPM, okey, saya telah jadikan dia dalam bentuk e-books semasa PKP. Sebab untuk mengatasi masalah supaya mudah pelajar saya untuk akses bahan tersebut.
Okey, alhamdulillah saya telah sharekan e-books ini kepada guru-guru. Rezeki kepada murid saya pada masa itu, ada guru yang beri saya reward. Beri saya reward, dari situlah reward itulah sebenarnya yang saya gunakan untuk top up murid saya dan juga untuk saya bagi reward balik kepada murid saya. Alhamdulillah, murid saya 100% hadir ke kelas semasa PDPR. Kenapa nak dapat top up? Top up penting waktu PDPR kan, nak main game. Tak apalah, untuk main game yang penting awak masuk kelas cikgu, means awak tidak akan tercicir dalam pelajar. Bukan kelas saya saja, tapi saya dapatkan maklumat dari kawan-kawan. Saya tanya kawan-kawan, siapa yang tak hadir kelas kamu, bagi tahu, saya akan top upkan. Okey, rezeki anak murid saya. Okey, kedua ialah modul KISS. KISS lagi. Kenapa Cikgu Sabariah ni suka sangat kiss me, kiss. Okey. So kiss ni ada makna. KPS itu sangat senang, saya buat dalam 2 version, iaitu untuk modul pelajar cemerlang dan juga untuk pelajar lemah. Dan seperti saya katakan awal tadi, 40% murid cenderung kepada gaya pembelajaran visual. So di sini saya gunakan kod warna. Jadi mudah untuk murid saya menjawab. Once pelajar lemah ni, bila dia tengok mudah, dia akan nak buat lagi. Di sinilah sebab modul KISS ni fokus kepada bahagian A, kertas 2 SPM. Okay, dan alhamdulillah dari modul KISS ini juga saya sering mendapat jemputan. Dari sama ada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk saya menunjukkan bagaimanakah modul KISS ini digunakan kepada pelajar. Okay, modul BEST. BEST is Booster Experiment Sains Terkini. And then modul MyCats. MyCats mean assessment, classroom assessment tracker. And then the last one ialah modul PK. Okay, bagaimana impaknya KISMI kepada pelajar? Okay, ini adalah keputusan SPM pada tahun lepas bagi kelas saya. Kalau dilihat percubaan hanya seorang dapat A. Alhamdulillah pada SPM sebenar 16 orang dapat A dan 100% lulus. Terima kasih. Okay, and then saya nak kongsikan video sekolah pelajar saya. Ini mama saya lah. Agak usang tapi tak apa, itu usang tu bukanlah penghalang untuk kita mewujudkan persekitaran yang menarik dan menyeronokkan kepada pelajar. Ini buku-buku yang telah saya sediakan dan saya sediakan juga ini gaya pembelajaran, audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Muhammad. Saya merupakan pelajar kepada Cikgu Sabariah binti Hakim. Saya Muhammad Izzat Ezarin bin Jipli, merupakan pelajar Cikgu Sabariah binti Hakim. Keputusan PT3 saya dalam subjek sains saya telah mendapat F. Manakala keputusan SPM saya dalam subjek beliau saya mendapat F. Keputusan bagi subjek sains pada PT3 saya telah mendapat D dan saya telah mendapat A pada SPM. Modul yang disediakan oleh Cikgu Sabariah berbentuk nota berinfografik sains SPM seperti yang ada di tangan saya. Bagi PDP guru, Cikgu Sabariah telah menyediakan banyak aktiviti iaitu berbentuk cooperative learning. Contohnya berbentuk gallery walk dan quizzes. Dan kami sering menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh Cikgu Sabariah. Dari segi persekitaran pembelajaran, beliau sangat bijak dalam menarik perhatian pelajar dengan melaksanakan pelbagai aktiviti yang sangat menarik. Persekitaran pembelajaran semasa berada di dalam kelas, Cikgu Sabariah telah menyediakan bahan-bahan berinfografik yang sangat menarik minat kami dalam belajar di dalam subjek sains. Pada waktu PKP, beliau sangat banyak menyediakan game seperti quizzes dan disertakan dengan reward bagi sesiapa ataupun bagi pelajar yang berjaya mendapatkan mata tertinggi dalam bentuk top up. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi kita tengok pencapaian pelajar saya. Alhamdulillah, saya sangat sedih juga sebenarnya pada masa yang sama sebab lihat pada result mereka tadi, sebenarnya mereka boleh pun dapat A dalam SPM. Okay, ini adalah pencapaian diri saya.
Okey, saya nak nyatakan kepada hadirin sekalian, apabila sekolah terlibat dalam sekolah amanah ini, actually saya adalah daripada nobody, but I jadi somebody. Okay, ini adalah buku-buku penulisan ilmiah saya yang telah dilamar oleh Pelangi. Kalau jumpa buku ni nampak Sabariah Hakim, saya lah itu orangnya. Okay. Wah, rasa artis kan? Okay, and then bagi mana guru-guru yang nak dapatkan nota infografik saya tadi, saya sudah bolehlah scan QR code di sini. Doakanlah pelajar saya menjadi pelajar yang cemerlang. Itu saja yang saya harapkan. Dan doakan juga saya memberi kesihatan yang baik untuk terus berkarya dalam kerjaya saya. Okay. And then, thank you so much di atas perhatian semua. Saya amalkan mendidik tanpa memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cikgu Sabariah, for your perceptive insight in applying the 14 teaching competencies. We, as students, are also intrigued in such a creative and innovative way of teaching and learning that also emphasizes on students' emotional well-being as well as their healthy learning environment. Again, we would like to thank Cikgu Sabariah. Hadirin sekalian, daripada kepakaran guru dalam dan luar bilik darjah, satu inovasi yang dikenali sebagai Smart Zoom dihasilkan oleh Sekolah Kebangsaan Kempadang. Untuk kupasan lanjut, majlis mempersilakan Cikgu Fatin Diana binti Zakaria, Middle Leader Sekolah Kebangsaan Kepadang Pahang untuk berkongsi inovasi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Pantai indah bumi Kempadang, kampung nyaman tanah airku. Sungguh luas mata memandang, berdiri megahnya sekolahku. Sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Kempadang, Kuantan, Pahang. Izinkan saya, Fatin Diana binti Zakaria, berkongsi tentang our journey dalam WBS dan juga Smart Zoom. Apakah itu WBS? WBS adalah World Best School Prizes yang kami sertai pada tahun 2022. Ianya adalah aktiviti yang dianjurkan oleh pihak T4 Education yang berpengkalan di United Kingdom. Dan untuk peringkat Malaysian chapter, ianya diuruskan oleh pihak LibEd Services. Perjalanan kami bermula pada penghujung tahun 2021 di mana kami telah disenarai pendek sebagai top 3 peringkat Malaysian chapter. Seterusnya, kami sekali lagi terpilih sebagai top 10 di peringkat global bersama-sama dengan 50 buah sekolah di seluruh dunia. Dan seperti kata orang tua-tua, tuah ayam nampak di kaki, tuah SK Kempadang rupanya pada Smart Zoom. Alhamdulillah, kami telah berjaya dinobatkan sebagai top 3 finalist for the World Best School Prize for Innovation. Bersama-sama dengan lagi 2 sekolah yang memang kalau kita tengok jauh panggang dari api. Tapi siapalah kita untuk menidakkan takdir. Kuasa Tuhan menebihi segalanya. Alhamdulillah, rezeki kami SK Kempadang. Orang tua-tua kata, tetamu datang bawa rezeki. Begitu juga dengan kami di SK Kempadang, di mana pada hari pertama pelantikan Datuk Pakarudin Haji Ghazali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, sekolah pertama yang beliau lawati adalah SK Kempadang, Kuantan, Pahang. Perjalanan kami dalam WBS adalah selama 10 bulan. Tapi hadirin dan hadirat, jangan risau. Jangan risau kalau tahun depan ada WBS lagi, silalah sertai kerana pihak LibEd sangat membantu dan kami di SK Kempadang sudi membantu cikgu-cikgu sekalian. InsyaAllah. Perjalanan kami berakhir setahun yang lepas
dalam World Education Week di mana kami mengadakan sesi forum secara live di sektor sumber dan teknologi pendidikan JPN Pahang, di mana pada akhir sesi live kami telah mendapat pujian daripada pihak T4 for our outstanding job. So congratulations kepada sektor sumber dan teknologi pendidikan Negeri Pahang. Apakah itu Smart Zoom? Smart Zoom adalah satu medium yang digunakan oleh guru-guru di sekolah kami untuk menentukan prestasi murid. Ianya adalah secara menggunakan Google Sheet sahaja. Tak perlu kita nak gunakan aplikesen yang rumit. Kita hanya menggunakan Google Sheet di mana guru-guru dah familiar, very familiar with it. Dan kami juga menggunakan ID Delima untuk login dalam Smart Zoom. It is very user friendly, paperless dan cikgu-cikgu boleh buat di mana-mana sahaja. Tak ada laptop, tak apa. Handphone ada, betul? Dalam kelas pun boleh. Pentaksiran bilik darjah berlaku sepanjang masa. Jadi guru-guru boleh menggunakan handphone untuk menetapkan TP murid-murid. Okey, kita gali lagi. Apakah itu Smart Zoom? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak warna ini, apa yang bermain di minda tuan-tuan dan puan-puan? Lollipop, bukan? So, sekolah amanah kita dah very familiar with these three colours. Kita dah tahu dah apa maksud hijau, kuning dan juga merah. Jadi, kita menggunakan indikator ini, warna-warna ini sebagai indikator untuk menentukan tahap prestasi murid. Dan apabila guru-guru telah selesai melakukan pentaksiran, guru-guru boleh klik pada bahagian senarai semak standard pembelajaran dan seterusnya meletakkan warna pada nama murid-murid. Bagaimana pula dengan markah ujian? Markah ujian ataupun markah peperiksaan untuk penilaian sumatif dan juga rekod prestasi lain seperti celik Al-Quran dan juga baca cepat kawanku yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, semuanya kita boleh masukkan dalam Smart Zoom. Bagaimana dengan nama-nama murid? Nama-nama murid ni sebenarnya kita link daripada PBD template yang dibekalkan oleh pihak kementerian. Saya suka Smart Zoom. Kenapa cikgu-cikgu? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok dekat sini dalam satu folder Smart Zoom ada bahagian foto album. I like this one because bila umur guru dah meningkat 4 series, 5 series, murid-murid ada 40 orang dalam satu kelas, nama Darwish pun ada 3 orang, nama Syahmi ada 2 orang. It's quite hard for us to remember and recognize their faces and their names. So apa yang kami buat dengan foto album ni, kita buka handphone, kita tengok, oh Syahmi yang ini. So it's easier for us. Macam mana pula kalau PKP ataupun guru besar dan pengetua nak dapatkan maklumat, nak dapatkan data. Data-data yang ini automatically generated daripada Smart Zoom tadi. Daripada color dan daripada indicators warna tadi dan juga daripada TPK keseluruhan yang telah guru-guru letakkan. Nak tahu prestasi murid mengikut TP pun boleh. Klik sahaja. Everything is at your fingertips. Tuan-tuan dan puan-puan, Smart Zoom digunakan oleh guru-guru di sekolah. Bagaimana pula peranan, apakah peranan murid-murid untuk membantu rakan-rakan mereka di dalam kelas to bridge the gap between the high flyers and also the potential students. Jadi di sinilah datangnya idea dari murid kepada murid. So berdasarkan record profile yang ada dalam Smart Zoom, murid-murid kami atau selama 4 orang, Faid, Fahmi, Nazwin dan juga Nurin, mereka mengambil kesempatan ini untuk
membantu rakan-rakan mereka di mana mereka memperkenalkan Smart Zoom Junior Plus. Okey, apakah itu Smart Zoom Junior Plus? Ia adalah satu sistem report card dan interaktif dengan learning links. Okey, apa itu student report card? Okey, kalau kita tengok dekat sini, macam mana Airil nak belajar? Selain daripada guru-guru memberikan tugasan, mereka ini sebenarnya sukakan interactive learning in a very fun way. Mereka sukakan buat latihan menggunakan gadget. Betul tak? Itulah generasi anak-anak kita. Jadi, tim Smart Zoom Junior kami yang selama 4 orang tadi telah menghasilkan satu link untuk setiap mata pelajaran. Okey, apa yang ada dalam link ni? Okay, kita close up sikit. So apabila dia klik link untuk subjek matematik, paparan sumber-sumber daripada internet, daripada Kahoot, quizzes dan YouTube dan sebagainya akan terpapar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tanya saya macam mana nak masukkan sumber-sumber bahan ni dalam link, saya tiada jawapan kepada soalan itu. Sebab apa? Orang Pahang kata hebat ngat budak-budak sekolah amanah ni. Cikgu cakap A, dia boleh buat A, B, C, D sampai Z. Maksud dia, guru pembimbing hanya memberi peluang untuk awak membantu rakan. Tapi mereka came up with a very brilliant ideas to help their friends in a very interesting ways. So kita tengok sikit macam mana cara nak dapatkan link. Okay, klik saja pada subjek yang ingin kita buat latihan. Contohnya rukun negara, atau saja sejarah. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha Simple bukan? untuk mencapai. Tapi bagi murid inilah yang menarik minat. Bila saya tanya kenapa awak ambil gambar Upin Ipin, apa kaitan dengan mata pelajaran sejarah? Rukun negara lah teacher. So mungkin ada antara kawan-kawan ini yang tak ingat, tak hafal lagi rukun negara. So this is the very best way for them. So itu yang saya masukkan dari murid kepada murid. Okey, ini adalah respon impact yang kami dapat dari murid-murid. Okey, saya bagi satu contoh Noraini Hakimah. Noraini kerap tidak hadir ke sekolah pada awal sesi persekolahan. Tetapi murid ini sebenarnya sangat berpotensi. Jadi di peringkat awal, kami meletakkan kuning untuk reading dan juga writing. Tapi setelah beberapa proses program intervensi dijalankan dan juga beliau sendiri gemar melakukan interactive learning dalam MyLinks, alhamdulillah pada awal Oktober, Noraini telah dapat mencapai TP5, itu hijau bagi skill reading dan juga writing. Dan sekali lagi, saya ulang balik, tuah ayam nampak di kaki. Okay, tuah SK Kempadan rupanya pada Smart Zoom lagi sekali. Tapi yang ini Smart Zoom Junior pula. Okay, kami telah menyertai International University Carnival on e-learning pada September yang lalu dan sebagai newbie, as a newbie, penghargaan pingat emas adalah satu pencapaian sangat membanggakan kami. Jadi kami berharap dengan adanya program Smart Zoom dan Smart Zoom Junior Plus, kami sangat-sangat berharap agar murid-murid suka datang ke sekolah untuk belajar secara in a fun way. Dan as the saying goes, sharing is caring. Smart Zoom telah dipatenkan. Tapi jangan risau. Kalau ada hadirin dan hadirat yang ingin merisik, silalah PM tepi. InsyaAllah saya akan bantu. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutamanya pihak Yayasan Amir kerana sudi memberi peluang kepada kami di SK Kempadan berkongsi SK Kempadan Smart Masterpiece, iaitu Smart Zoom.
Alamak. Digigil-gigil pula. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Pergi ke Cameron membeli strawberry. Warnanya cantik berseri-seri. Jangan terliur Terima kasih atas peluang yang diberi. Izinkan Fatin Diana mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you Cikgu Fatin for the success of Smart Zoom that has transformed Sekolah Kebangsaan Kempadan from an ordinary school to an extraordinary school. This achievement that is obtained by creating a digital system that has qualified this school into the top 3 best schools in innovation in World's Best School Prizes in 2022. And that marks the end of our sharing session this afternoon. We would like to thank Cikgu Adi, Cikgu Mazna, Cikgu Sabaria, and Cikgu Fatin for their profound sharing today based on their vast expertise and experience.